itu kita akan sambung lesson kita berkenaan dengan portions of Ashabul Furud, son's daughter ataupun agnatic granddaughter. Ataupun senang kata cucu perempuan. Cucu perempuan kepada cucu perempuan sebelah lelaki. Cucu perempuan kepada anak lelaki. Okay, a son's daughter, how long soever would be entitled to the following. Cucu perempuan agnatic dan sebelah lelaki akan layak untuk mendapat bahagian-bahagian dia seperti yang di bawah ini. Tak kisahlah serendah mana. Maksudnya sama ada dia anak perempuan kepada anak lelaki ataupun dia anak perempuan kepada cucu lelaki. Kan? Maksudnya cicit perempuan lah. Asalkan dia adalah perempuan ataupun dia agnatic lah maksudnya. Dan anak lelaki tersebut anak perempuan dia ataupun dia ada anak lelaki, lepas tu anak lelaki dia ada anak perempuan. Tak kisahlah serendah mana asalkan dia adalah anak kepada anak perempuan kepada anak lelaki. Okay, ada beberapa bahagian yang dia boleh dapat. Ada 4 sebenarnya. Okay, kita akan tengok 2 dulu. Pertama dia akan dapat setengah dengan 2/3. Sebenarnya cucu perempuan ni dia adalah kalau kita belajar hari tu bahagian Ashabul Furud dia adalah substitute. Dia adalah pengganti. Pengganti kepada siapa? Kalau tak ada anak perempuan. Kalau tak ada anak perempuan maka yang akan menggantikan adalah cucu perempuan. So dia akan dapat portionnya lebih kurang juga macam portion anak perempuan. Portion anak perempuan kalau seorang dapat setengah kan. Kalau ada ramai dapat 2/3 bahagilah ramai-ramai. So, kalau ada seorang je cucu perempuan, maka dia akan dapat 1/2. Kan? Tapi mestilah in the absence of daughter or son's daughter, closer in degree of blood ties and the absence of son or son's son of the same or closer in degree of blood ties to the deceased. Mestilah dalam keadaan ketiadaan anak perempuan ataupun ketiadaan cucu perempuan lain yang lebih rapat. Yang lebih rapat daripada si mati dari sudut qarabah, blood ties, dan juga dalam keadaan tak ada anak lelaki. Maksudnya memang tak ada anak lelaki, anak perempuan tak ada, cucu lelaki pun tak ada, yang ada hanyalah cucu perempuan. Maka dia akan dapat 1/2. Kalau ada ramai, itu kalau seorang. Kan? Ada seorang. Kalau ada ramai cucu-cucu perempuan ini, maka akan dapat 2/3. Akan dapat 2/3 lah. Sekali lagi dengan ketiadaan mereka ini. Kalau ada cucu lelaki, ada anak perempuan, ada cicit lelaki ke, dia persoalannya akan jadi lain sikit. So ini dalam keadaan tak ada orang lain, hanya ada dia sahaja. 1/2 ataupun 2/3. Kita dah belajar dah, ini adalah substitute waris pengganti kepada daughter, kepada anak perempuan kalau anak perempuan tak ada. Okey. Sebagai contoh, a person dies and is survived by wife, mother, one daughter of predeceased son and father. Katalah seseorang itu meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri, seorang ibu, seorang cucu perempuan, anak perempuan kepada anak lelaki dan ayah. Dan ayah. So dalam keadaan ini isteri akan dapat berapa? Dan isteri sama ada berapa? 1/4 ataupun 1/8. Dalam kes ni ada anak tak? Ada anak. Cuma anak dia dah meninggal dah. Anak dia lelaki lah. One son ni cuma anak dia dah meninggal dulu lebih awal daripada dia. Dan so dia dapat 1/8. Mak dia ada lagi. Mak 1/6 ataupun 1/3. Mak ada anak tak ni? Adalah dalam kes ni kan 1/6. So mak dia dapat 1/6. Anak lelaki dia dah meninggal, tapi anak lelaki dia ada anak perempuan dan hanya ada seorang, maka dia layak dapat 1/2. Ayah masih ada, ayah dapat 1/6 sebagai ashabul furud, dan ayah juga berhak untuk jadi ashabah, penghabis, dan menghabiskan keseluruhan harta. Kerana apa? Kita dah tahu ayah adalah ashabah nasabiyah bin nafs. Dia sendiri adalah layak untuk menghabiskan harta. So katalah 1/8, 1/6, 1/2, maka kita kena samakan denominator dia, pembawah dia jadi 24. So jadi isteri 3/24, mak 4/24,
Sons daughter ni 12/24. Ayah 4/24. So semuanya jadi berapa? 4, 3, 7, 12, 7, 19, 19, 19 campur 4 berapa? 23. And so 23. So ada balance satu lagi bahagian. Itulah residu yang ayah dia akan habiskan. So ayah dia 4 tambah 1. Ayah dia akan dapat 5 bahagian. Okey. Ini satu contoh. Okey, itu 2 bahagian anak. Anak perempuan, bukan anak perempuan, maksudnya cucu perempuan, sama ada setengah ataupun 2/3. Seperti biasa juga, kalau ada counterpart dia, ada saing dia, ada dia punya saing lah. Maksudnya cucu perempuan saing dia apa? Cucu lelaki. Kalau ada cucu lelaki, maka dia punya status telah bertukar menjadi aswabah. Aswabah nasabiyah bil ghair. Dia jadi penghabis bersama, melalui siapa? Melalui anak lelaki, cucu lelaki tadi. Sekali lagi, in the absence of son or son closer in degree of blood ties to the deceased. Dengan syarat tak ada anak lelaki lah kan. Kita cakap sekarang ni anak lelaki semua tak ada, tinggal cucu-cucu je. Tinggal cucu lelaki. Ataupun kalau ada cucu lelaki yang lain yang lebih rapat, maka akan dapat kat dia lah. Kalau tak ada, maka mereka lah yang paling rapat, mereka lah yang habiskan. Sekali lagi, portion dia habiskan adalah dalam portion, ratio 2:1. Cucu lelaki dapat 2 bahagian, cucu perempuan dapat 1 bahagian. Okay. Dan ini yang terakhir. Cucu perempuan juga boleh jadi dia dapat 1/6 kalau ada siapa? Kalau ada seorang anak perempuan. Okay, tadi kita cakap kan son's daughter ataupun agnatic granddaughter ni, cucu perempuan ni dia substitute kepada daughter. Dia pengganti kepada daughter. Tapi kalau daughter tu hanya ada seorang saja. Kalau anak perempuan ada seorang sahaja. Anak perempuan ada seorang saja dan cucu perempuan pun ada seorang. Senang kata apa? Senang kata ini dalam keadaan tinggal waris-waris perempuan, tinggal yang descendant, waris-waris ke bawah, dan tinggal semua perempuan-perempuan. Tinggal seorang cucu perempuan, seorang anak perempuan. Maka bersama-sama dengan daughter tadi itu, cucu perempuan ni berhak juga dapat untuk untuk menyempurnakan portion 2/3 yang dibenarkan untuk female descendant dan untuk waris-waris perempuan. So 1/6, seorang lagi dapat 1/2 lah. Senang kata 1/6. Daughter tadi akan dapat 1/2. Daughter yang pasti, daughter akan dapat banyak lagi sebab dia anak perempuan. Maka dia seorang je pula, dia akan dapat 1/2 lah macam kita dah tahu. Cumanya sebab dia seorang lagi cucu perempuan ni, maka dia akan dapat lagi 1/6. Campur 2 akan melengkapkan 2/3 portion untuk dia. Ni sama yang macam germane sister dengan consanguine sister. Okay. So yang ni special sikit lah. So dalam kes ni dia tak jadi substitute. Dia jadi apa? Dia tak jadi substitute dalam kes ni. Kalau ikutkan dia substitute kan. Okay, ini sebagai contoh. A person dies and is survived by father, one son of son and one daughter of son. So seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang ayah, seorang cucu lelaki, anak kepada anak lelaki, dan seorang cucu perempuan. Ayah dapat berapa? Sebab ada anak. Bukan ada anak, tak ada anak. Ayah dapat 1/6. Kena tengok balik ayah punya portion kat atas. Kita naik atas balik. Tengok balik ayah punya. Husband. Ayah 1/6. Memang ayah 1/6 lah. 1/6 sahaja ataupun 1/6 dengan residu ataupun dia ambil residu. Okay. Kita kat mana tadi? Kita dekat cucu. Kita dah nak habis dah cucu perempuan. Okey, ayah dapat 1/6. Seorang cucu lelaki dengan seorang cucu perempuan. So, siapa yang jadi aswabah sekarang ni? Ayah ke cucu lelaki? Ayah ke cucu lelaki? Ayah hubungan dia apa? Hubungan dia apa dengan si mati? Dengan mewaris? Ubuwah. Cucu lelaki, apakah dia punya hubungan dengan si mati? Bunuwah. Tapi
bunuah apa? Second degree, second level. Sebab dia cucu. Sekejap, kita tarik ni sekejap. Allah. Okay. Yang ini pun hubungan dia adalah bunuah lah. Kita cakap pasal asabah sekarang ni. Okay. So dalam kes ni ubuah ke bunuah yang menang? Definitely bunuah. Dan ayah kat sini dia akan dapat portion dia sebagai ashabul furud. Dia tak akan dapat residu. Dia tidak akan menghabiskan. So walaupun ini bunuah, tapi bunuah dia lebih kuat berbanding ubuah walaupun bunuah second degree. Tapi dalam kes ini son's daughter ni kan dia akan jadi dia berhak juga untuk jadi apa? Untuk jadi asabah nasabiyah bil ghair kerana apa? Kehadiran ni kehadiran cucu lelaki. Ini yang kita namakan sebagai apa istilah dia? The lucky kinsman. Kalau dalam buku saudara kita yang bertuah. Kan? Kerana dia ada, maka kita berhak jadi penghabis. Kita berhak jadi asabah. Dalam kes ni sebenarnya son's daughter ni dia bukan asabah pun. Tapi kerana ada dia punya saing ni, dia punya counterpart, dia punya ni lah pasangan ni, maka pasangan dia ni orang yang bertuah lah, membawa tuah pada dia. Maka dia jadi apa? Istilah dia apa bahasa Arab kan? Kalau bahasa Inggeris kita panggil dia the lucky kinsman. Istilah bahasa Arab dia kita panggil akhul mubarik. Yang membawa berkat, yang membawa bertuah lah. Kerana dia ini bertuah, dia jadi ni. Sebab ada juga akhul masy'um. Apa dia, yang dalam kes yang sebelum ni kan. Dia apa? Dia punya saudara tu tak tuah, tak bertuah, tiada tuah. Kerana dia, maka dia tak dapat. Jadi macam tu. Ada juga dalam kes ini, cucu lelaki ni jadi akhul mubarik lah. The lucky kinsman kepada son's daughter ini. Kerana ada dia, maka son's daughter ini berhak jadi asabiyah nasabiyah bil ghair. Maka mereka akan menghabiskan keseluruhan harta tersebut dengan ratio 2:1 lah. Katalah harta tersebut bernilai 60,000, 1/6 ayah dia ambil kerana tak ada orang lain lagi, 5/6 akan dibahagilah sama rata. Tak adalah sama rata pun, akan dibahagi di antara dua ni. Cucu lelaki dengan cucu perempuan. Cucu lelaki dapat 2 bahagian, cucu perempuan dapat 1 bahagian. Okay, so kita kira lah 5 kan. 5/6 bahagi pula dengan 3 bahagian. 5/6 bahagi 3 bahagian. 2 bahagian dapat ke anak cucu lelaki, 1 bahagian dapat ke cucu perempuan. 1 bahagian bersamaan dengan berapa? 16,000 kan? So 16 kali 2, 2 bahagian dalam 33,333 ringgit. Okay, seterusnya. Siapa yang akan menghijab anak-anak cucu-cucu perempuan ni? Exclusion. Son's daughter, how low soever, will be excluded in the presence of Okay. Kalau ada anak lelaki. Anak lelaki bunuah tapi level pertama. Kalau ada son, maksudnya cucu lelaki yang lebih rapat pertalian darahnya dengan si mati. For great granddaughter, example son exclude son's daughter. Maksudnya kalau ada cucu lelaki, cicit perempuan tak dapat lah. Sebab kita cakap sekarang ni pasal son's daughter, agnatic granddaughter, how low whatsoever. So dia boleh jadi cucu perempuan, dia boleh jadi cicit perempuan. Tapi kalau ada cucu lelaki, cucu lelaki lebih rapat kan berbanding dengan cicit perempuan. Sebab dia level up kan. Maka dia akan exclude lah cicit perempuan ni.
Kalau yang saing lain, itu dia akan jadi yang macam cucu perempuan dengan cucu lelaki itu saing, tapi cucu dengan cicit level lain. Okay. 2 or more daughters or sons daughter closer in degree of blood ties unless there is any sons or son of the same or remote in degree of blood ties who will agnetize her into asabah. Kalau ada 2 ataupun lebih ramai anak perempuan ataupun ada cucu-cucu perempuan yang ramai melainkan and there is any son of the same or remote in degree of blood ties who will agnetize her into asabah. Maksudnya dia akan cucu perempuan akan terexclude, akan terhijab kalau ada ramai anak perempuan, definitely lah, ataupun ada cucu-cucu perempuan lain yang lebih rapat blood ties-nya dengan arwah. Kalau ada anak perempuan, 2 dan ke atas. Kalau seorang anak perempuan tak apa, kita tahu tadi. Kalau seorang anak perempuan dan ada seorang cucu perempuan, dia akan habiskan lah dapat 1/6 dengan 1/2 dia akan guna portion 2/3 tu. Tapi kalau ada 2 anak perempuan dah habis, dia terus jadi excluded. 2 dan ke atas ataupun ada cucu-cucu perempuan lain yang lebih rapat pertalian darah, maka dia tak akan dapat. Okay. The combination of one daughter and son's daughter closer in degree of blood ties, or the combination of one son's daughter and one son's daughter who will take half and 1/6 respectively, and their shares when combined complete 2/3 maximum portion for female descendant. Okay. Ini yang kita cakap tadi lah. Kalau ada seorang anak perempuan dengan ada seorang lagi cucu perempuan, yang kalau kita combine dia akan dapat 1/2 dengan 1/6 maksudnya melengkapkan 2/3. 2/3 maximum portion for female descendant. Habislah yang lain. Ni kenapa ni dekat sini sebentar saya double check. Ini samalah yang saya cakap tadi. Ini yang kita dah belajar tadi. Ini sama je. Kalau ada, ini bukan bahagian exclusion. Maksudnya nak cakap, saya tak pastilah kenapa buku ni pun diletak dekat bahagian sini. Tapi maksudnya nak cakap kalau ada seorang anak perempuan dengan ada seorang cucu perempuan, mereka berhak untuk menghabiskan portion 2/3 untuk female descendants. Satu akan dapat, anak perempuan akan dapat setengah, cucu perempuan akan dapat 1/6. Tetapi ini sebenarnya ada ayat dia tertinggal kat sini. Tetapi kalau ada apa? Kalau ada saing dia lain lah Kalau ada saing dia, maksudnya ada cucu lelaki, maka dia akan bertukar menjadi siapa? Menjadi asabah nasabiyah bil khair. Asabah nasabiyah bil ghair. Kenapa? Cucu lelaki dengan anak perempuan. Cucu lelaki dengan anak perempuan. Akan ada efek tak? Anak perempuan mana boleh exclude cucu lelaki? Sebab cucu lelaki adalah asabah kan. Asabah ni semua waris-waris lelaki kan. Lelaki. Walaupun how low so ever. Maka dengan adanya cucu lelaki, dia akan convert dia punya counterpart tu, saing dia, cucu perempuan jadi asabah nasabiyah bil ghair. Maka anak perempuan akan dapat 1/2. Maka yang cucu perempuan tadi tu, dia akan, itu yang kita namakan tu, lelaki kinsman, akhul mubarik. Yang itu dia bertuah lah, dia membawa tuah kepada anak yang cucu perempuan ni. Yang ni kita dah belajar dah tadi. Okey. Dah habis. Okey, itu untuk son's daughter ataupun agnatic granddaughter.